tu sifat rimau, tapi yang memberi garang tu siapa? Allah. Jadi sebab itulah orang yang arif billah, orang yang dekat daripada Allah Ta'ala, dia tak nampak harimau, yang dia nampak ialah Allah. Contoh, bila dia nampak Allah ialah perbuatan Allah. Bila dia nampak perbuatan Allah, rimau yang kata ulama tasawuf, maknanya apa? Rimau segarang-garang mana sekalipun, sekuat-kuat mana sekalipun, insya-Allah dia akan duduk sebelah kita bila mana kita fanakan dia. Itu bahasa tasawuf lah. Tinggi tu jauh, ustaz nak pergi. Oi, dah mayang bang tak apa nak dekat lagi, dah mayang sunat lagi jauh. Itu contoh. Kita tak terdekat lagi tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam kisah-kisah ulama tasawuf, nak sebut apa ni, benda yang macam itu sekali pun, akhirnya nak sebut apa, binatang tu sendiri pun tunduk pada dia panggil, dia sebut inna waliyallah la khaufun alaihim, sesungguhnya wali Allah tidak ada rasa khauf, takut. Tak, betul-betul wali Allah ni kalaulah dia takut pada harimau, makna dia syirik, makna dia takut pada harimau daripada lebih takut pada Allah. Itu pandangan dia. Memang manusia ada sikap gitu dah, takut. Tapi sebenarnya manusia kena takut pada apa? Allah. Sebenarnya manusia kena takut pada Allah daripada takut pada neraka. Sebab neraka ialah makhluk Allah yang Allah Ta'ala cipta. Faham tak? Dah. Jadi sebab itulah kalau kita nak sebut ni, biarlah reti, biarlah faham. Ya. Baik itu kalau kita mengaji ilmu nahwu, saraf ke tak, macam mana mengajar di majlis surah Rawang tu, mengajar buat fiqh minhaj. Kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, antara perkara membatalkan air semayang kita ialah bila keluar satu benda melalui dubur kita ke kubur kita dah. Dia sebut sama ada air kencing. Dah. Kemudian dia sebut lepas air kencing, dia sebut apa ni? Air besar. Dah. Kan lembut bahasa tu orang kata. Kita tengah-tengah duk makan ni kan, kawan lalu kita nak pergi mana? Nak pergi berak. Pergi berak, langsung tak jadi makan. Tapi kalau kawan lalu nak pergi mana? Wah, besar. Tak apa, boleh sambung makan lagi. Dah. Ya. Baik itu Quran bila kita baca, sebab ini mukjizat datang pada Allah. Sebab itu bila kita kata yusabbitullah, Allah Ta'ala lah yang menetapkan pendirian. Sebab apa pendirian ni? Iaitu hati kita, qalbun ruhaniyun kita. Saudara kena faham, kena reti sekalian. Bila kita mengaji tengok hadis-hadis, contoh anda nak ingat satu hadis Nabi SAW tu sebut bila mana kita ni disuruh senantiasa berkata benar. Kata benar, kata benar, kata benar, kata betul, kata betul, kata betul. Dalam bab jaga mulut. Dalam satu hadis kalau tengok dalam kitab mazhab yang intimali al-Islam tersebut, dia suruh kita ni hendaklah kamu senantiasa berkata benar dan kata betul, walaupun benda tu kecil atau besar sekalipun, walaupun benda tu benar di Islam, kena kata benar. Dah. Jangan cuba kita belajar benda bohong. Nanti Allah Ta'ala sebut sampai satu tahap nanti, bila mana kita dah biasa kata benar, dah kata benar, sampai satu masa hadis sebut Allah Ta'ala sendiri akan cop hati kita ni, kamu orang yang benar. Tu. Maka begitu juga kalau kita dah beriman kepada Allah, hidup kita di dunia ni kita tak lupa pada Allah, ingat kepada Allah. Baik itu Allah Ta'ala sebut tadi dalam surah Al-Baqarah. Betul dan sebut dalam pengajian, kalau kita sebut bab tafsir, kata sahabat-sahabat Nabi, aku tak nak belajar surah Al-Baqarah, aku tak nak amalkan surah Al-Baqarah, dan aku tak nak belajar surah Al-Baqarah. Kenapa orang kata kenapa tak nak belajar surah Al-Baqarah? Kerana apa? Aku nak mengamalkan, cukup berat, aku takut tidak mampu untuk melaksanakan apa yang terkandung dalam surah Al-Baqarah. Yang disebut Allah Ta'ala sebut ya ayuhan nas i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum muslimun. Dah, Allah Ta'ala nak ceritakan, nak bagi tahu Allah Ta'ala jadikan kamu, Allah Ta'ala jadikan sebelum daripada kamu, Allah Ta'ala jadikan langit, Allah Ta'ala jadikan bumi, Allah Ta'ala jadikan daripada langit tu turunnya air hujan, bila air hujan tu keluarlah daripadanya wa akhraja bi, keluar daripada berbagai tumbuh-tumbuhan. Kena fikir.
Ya. Allah Ta'ala menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan hari akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya lah. Wa yaf'alu ma yasha, Allah Ta'ala membuat apa yang dikehendakinya. Tapi Allah Ta'ala buat wajib i'tiqad berdasarkan apa yang kita telah buat. Allah Ta'ala tak zalim pada manusia, seperti mana surah Yasin yang kita baca. Kul apa ni? Apa? Fala tuzlamu nafsu syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jumpa tak ayat ni tiap-tiap minggu dah. Rasa macam jumpa lah Ustaz. Memang jumpa pun. Dah kamu duk baca berujung sangat, baca laju sangat, baca tak tengok selesa. Dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman sebutlah, dia sebut tentang bab tartil, waratil Quran tartila. Dia sebut apa? Kalau kamu gelojoh, kalau kamu cepat sangat, kalau kamu tak perhati, memang kamu tak akan dapat tahu, tak dapat menghayati apa yang kamu baca. Sedangkan Allah Ta'ala sebut fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a, pada hari yaum, pada hari kiamat ini, pada hari penghisapan ini, la tuzlamu, Allah Ta'ala tidak akan menzalimi sesiapa syai'a. Kita datang malam ni kuliah, betul kawan ibu, kita datang, pakcik-pakcik, adik-adik sekalian, abang-abang sekalian, kita datang pada malam ini, betul atau tidak kita datang? Datang tak? Bila kita datang pada malam ini, Allah Ta'ala catat tak amalan kita? Malaikat catat tak amalan kita? Catat lah. Baik tu Allah Ta'ala sebut la tuzlamu, aku tak zalim. Nak sebut apa? Kita datang malam ini, kita dengar kuliah malam ini, berapa banyak pahala kita dapat. Datang surau satu pahala, dengar kuliah telinga satu pahala, jalan satu pahala. Nak sebut la tuzlamuna syai'an. Tiba-tiba contoh, kita duduk di padang mahsyar pada malam ini, contoh 14 hari bulan 11 tahun 2015, kita belik-belik dalam kitab kita, mana aku punya catatan ni, kenapa tak ada? Contohlah, contoh. Ke jadi gitu? Jadi tak begitu? Tak jadilah. La tuzlamuna syai'an, aku tak zalim. Nak sebut apa? Kalau kita datang kuliah, mendengar kuliah pada malam ini, malaikat tulislah. Betul. Lepas ni pula aku nak mengaji anak sebut, besok pula ada kuliah, ada tiap malam kita datang kuliah, malaikat tulis kita datang kuliah, la tuzlamuna syai'an wa la tujzau, dan kami akan balas ma kuntum ta'malun, apa saja yang kamu buat. Yang kamu tak buat, Allah Ta'ala balas tak? Tak balas. Mu harap nak dapat pahala lebih, baca Quran tidak. Mu agak nak pahala lebih, mayang tidak. Mana boleh. Jadi itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu Muhammad. Jadi ini pun Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala ni kita nak ni, anak nak sebut apa dia yang nak sebut tadi dalam hadis sebut, bila mana kita dah suka, dah tetap kata benar, Allah Ta'ala sendiri akan cop dalam hati kita berkata benar. Maka bila mana kita dalam hidup kita, daripada bangun, bangkit, tidur semula, berjalan, tak berjalan, semua kita tak lepas daripada Allah. Berasa Allah Ta'ala dekat pada kita. Semua perbuatan kita rasa tak lepas pada Allah. Kita kenal Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala cap dalam hati kita ni, yusabbitullah, Allah Ta'ala telah menetapkan hati kita. Bila mana kita mati ke, bangkit pada kubur ke, sampailah dalam akhirat, tetap kita beriman kepada Allah. Tu yang kita nak pun. Dah penat dah mereka ni, penat. Kita rosak hantar mekanik. Kita tengok mekanik tu bega lah, cek sana, cek sini lah. Kata cek, saya punya kereta start, enjin start tak hijau. Dia start kek. Dia kata bateri ni kot. Dia buka bengkel ni, bateri baru beli malam ni. Dah. Atau dia buka switch sana, buka switch sini. Kita tengok cara dia nak repair tu sungguh-sungguh atau tidak? Sungguh betul. Dah.
Kita pergi pula, makna kita kereta rosak, kita pergilah kedai repair kereta. Handphone kita rosak, pergilah kedai handphone rosak. Dah. Jadi maknanya begitu jugalah kita kata ustaz-ustaz hak mari datang sini mengajar, bagi kuliah dan lain-lain. Ana rasa tak lain tak bukan tujuan matlamat dan hasrat mereka tak lain tak bukan nak baiki hati kita. Hak yang kita supaya bila hati kita baik, maka tindakan jadi baik. Bila hati kita baik ni, apa saja lepas ni kita nak buat jadi baik. Bila hati kita baik, mata jadi baik. Betul tak sebut? Dah, baru kena. Dah. Tu. Bila nak baiki hati, bukan pergi surau balik, dok pergi disko. Tak kena tu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kalimah yang tetap itu ialah lafaz syahadah, iaitu apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wazan. Innaka ala tuhliful mi'ad. Boleh sambung lagi kan? Sikit lagi lah. Jadi inilah disebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itulah ucapan yang berkaitan dengan soalan yang ditanyakan, yang disebut yusabbitullah. Allah Ta'ala menetapkan pendirian orang yang bila ditanya oleh malaikat maut. Ditanyakan kepada Ikrimah tentang apakah yang dimaksudkan dengan kalimah yang tetap itulah. Lantas dia menjawab, mereka orang mati. Mereka orang mati. Orang mati, kita dah mati belum? Belum. Hujurlah, alhamdulillah. Hujur tak mati kita.
Kalau tak mati lagi, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Orang tanya, Pak, apa banyak sangat sebut Alhamdulillah, tak mati lagi? Betul. Itulah zikir dia. Jadi mereka orang mati akan ditanyakan tentang keimanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Keimanan makna kepercayaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab diturunkan ayat ini ialah apabila Safiyah binti Abdul Muttalib, ibu saudara Rasulullah SAW, tak kala dikebumikan. Ketika ibu saudara Rasulullah Safiyah ini dikebumikan, masuk dalam yang lahat, baginda berhenti di atas kuburnya seraya bersabda. Terus Nabi sebut apa yang berlaku kepada Safiyah. Ini mukjizat yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Bila sebut, dia kata, baginda berhenti di atas kuburnya seraya bersabda, katalah olehmu hai Safiyah, katalah olehmu hai Safiyah, inilah Muhammad anak saudara. Mendengar kata-kata Nabi SAW itu, para sahabat pun tanya kepada Rasulullah SAW. Di mana hadis yang kita selalu dengar, hadis berkenaan dengan peristiwa yang berlaku Rasulullah dengan Jibril. Kata Rasulullah SAW, amin, amin, amin. Tak. Terus Rasulullah tanya, kamu tahu tak apa benda aku amin tu? Wallahualam. Dan maknanya mukjizat Nabi. Nabi sebut, malaikat doa, sebut mana-mana orang yang masih lagi ada mak ayah, tetapi dengan ada mak ayah, dia tak ada peluang masuk syurga. Orang yang menghadapi bulan Ramadan tapi dia tidak berpeluang, tidak dapat keampunan bulan Ramadan, celaka dia. Maka Nabi sebut amin. Maka begitu jugalah ini, bila mana Safiyah ini bin Abu Muttalib, ibu saudara Rasulullah SAW, masuk dalam kubur, maka Rasulullah sebut apa dia? Tetapkan jawapan kamu. Jawab bila malaikat tanya, Muhammad itu anak saudara kamu. Mengapa Tuhan mendengar kata-kata Nabi SAW itu, para sahabat pun bertanya, mengapa Tuhan hamba mengatakan demikian, ya Rasulullah? Baginda bersabda, sesungguhnya malaikat muka dan nakir, malaikat muka dan nakir bertanya kepada Safiyah tentang agama. Lalu tercengganglah dia. Cengang maknanya berhenti sekejap, tercengang, tak boleh nak jawab. Kan? Ingat tak boleh lepas yang kita bincang peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar? Kau ibu ingat tak? Tak. Apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar? Apa dia bila Sayyidina Umar kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, antara karamah yang ada pada Sayyidina Ali ini, Sayyidina Ali boleh mengetahui peristiwa yang berlaku di alam barzakh. Antara yang disebut dalam kitab ni kita bincang dah. Kata Sayyidina Ali, mari dah. Apa mari dia? Malaikat muka nakir mari dah, nak tanya kepada Sayyidina Umar. Dan malaikat muka nakir nak datang pada Sayyidina Umar terperanjat. Jadi malaikat muka nakir nak tanya, dia kata, oh Sayyidina Umar ingatkan siapa tadi, tak payah tanya. Bagus tak bagus kita dah. Oh, orang Taman Seruling. Betul? Taman Seruling. Bukan salah tempat. Ini salah tempat. Dengan Seruling. Ada satu Taman Seruling Kuala Lumpur baru. Tempat yang cikgu hilang tu. Kat situ rumah dia, belakang surau yang nak mengajar tu. Untuk cerita-cerita sembang-sembang, adalah cerita di sebalik cerita tu. Dah. Ini Taman Sering dah, Sungai Sering. Sungai Sering. Jadi malaikat kata, Sayyidina Umar, tak usah tanya dah. Lepas tu apa yang malaikat sebut? Dia kata, tidur Umar, tidurlah, kami tak akan ganggu lepas ni. Tak maaf lah. Kata Umar, aku nak tidur lagu mana? Mu mari tadi pun buat aku terkejut. Mu suruh aku tidur, tapi aku terkejut. Terkejutnya aku tak boleh tidur sampai bila-bila. Dah. Maka ini yang disebut Sayyidina Umar berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, lepas ini janganlah kamu malaikat muka dan nakir perlakukan kepada orang mukmin bila mana datangnya orang mukmin terkejut. Itu nak sebut peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar.
Maka Safiyah ini ibu saudara Rasulullah SAW ini dalam keadaan tercangang lah. Maknanya terperanjat dengan kehadiran malaikat Munkar dan Nakir ini. Lantaran itu aku berkata kepadanya, kata olehmu bahawa Nabi itu adalah anakku. Lalu tercangang lantaran itu aku berkata kepadanya, kata olehmu bahawa Nabi itu adalah anak saudaraku. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, engkau telah talqinkan ibu saudaraku, ibu saudaramu, iaitu Safiyah binti Abu Muttalib. Talqin, ajar. Tu maksud talqin tu, ajar. Dan kata sahabat, kamu dah ajar ibu saudara, bagaimana kami ya Rasulullah, kami yang masih hidup ni, apakah talqin yang patut kamu ajar pada kami? Maka turun ayat ini. Antara sebab-sebab turun ayat Quran ini, ya, iaitu Allah Ta'ala sebut, wahai Rasulullah, engkau telah talqinkan ibu saudaramu, maka siapa pula yang akan mentalqinkan kami? Maka turunlah ayat Quran yang berbunyi, yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabiti fil hayati dunya wal akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alu ma yasha'. Bacalah malam kita hari kita. Yusabbitullahu alladhina amanu, apa ni? Yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabitin fil hayati dunya wal akhirah wa yudillullahu zalimin wallahu ma yasha' wallahu wa yaf'alu ma yasha' wallahu wa yaf'alu ma yasha'. Maksudnya, kalau tak nak baca panjang-panjang, pendek sudahlah. Lagu lain boleh ingat. Tak. Kalau nyanyi tu ingat. Tak. Suruh hafal sikit susah. Anak mengajar SMA ni, tak, budak tahun ke depan PSC SMA, tak, mengajar kena hafal matan. Tak, matan buat zawaj, buat nikah, buat